ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kepada kedua ibu bapa kita, kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kepada seluruh umat Islam sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga tak lupa kepada guru-guru kita yang mengajar kita, yang memimpin kita, yang memberi tunjuk ajar kepada kita tentang kehidupan, tentang ilmu-ilmu dunia ini, ilmu-ilmu akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang seterusnya kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dapat kita bertemu kembali seperti mana yang pada waktu-waktu yang lalu. Jadi pada hari ini cikgu nak menyambung semula yang berkaitan dengan intervensi psikometrik yang telah cikgu sampaikan pada minggu lepas. Apa pentingnya kita memahami isi kandungan ataupun yang berkaitan dengan psikometri ini? Dia sebenarnya apabila kita telah menjawab soalan saringan, kita akan diperincikan kepada 9 kecerdasan kita. Dalam diri kita ni dibahagikan kecerdasan. Kita tak tahu sebenarnya dalam diri kita ni banyak jenis kecerdasan, kecerdasan. Kan? Dalam diri kita ni banyak. Cuma disimpulkan, dirumuskan, diambil 9 yang dari banyak tu dikumpulkan pada 9 untuk memudahkan kepada kita sebagai panduan pada kita. Apa pentingnya? Bila kita mengetahui pencapaian kecerdasan kita, kita boleh bersedia untuk pada jangka panjang. Dengan kecerdasan kita ada tu sebenarnya sesuai untuk kerjaya apa, sesuai untuk bidang apa. Tu dia. Jadi ia amat penting. Dia amat penting. Sebab tu cikgu menyarankan, memberi penekanan kepada anda semua, kamu semua, untuk melihat, mengikuti secara berhati-hati, perlahan-perlahan, supaya kita faham.
Walaupun pada waktu ini, pada waktu sekarang ni, setelah cikgu terangkan masih lagi kita fahaman kita masih sedikit, tidak mengapa. Nanti bila ada pengulangan, ada penjelasan yang seterusnya, nanti kita akan lebih memahami. Okay, baik. Setelah kita mengambil ujian itu, saringan tu, sebenarnya anda semua dah siap dah. Dia punya dia punya sijil kecerdasan dah siap, dan cikgu pun telah menghantar pada puan guru besar kita untuk ditandatangani. Okey, itu yang cikgu tunjukkan pada awak tu. Yang ada di depan anda tu yang cikgu tunjukkan sekarang, itu adalah bentuk sijilnya. Jelas tak? Nampak tak? Nampak cikgu. Okey, nampak. Baik, dalam tu cikgu tengok dekat atas tu ada tajuknya pelaporan pentaksiran psikometrik, inventory kecerdasan pelbagai. Maksudnya inventory ni dia akan menjuruskan dalam konstruk-konstruk yang ada tu, dia akan juruskan kita kepada 9 kecerdasan. Jadi kita kena tahu kita ni markah yang kita dapat tu nanti dia akan berikan kepada kita kecerdasan-kecerdasan tertentu dalam bidang-bidang yang akan cikgu sebutkan. Dalam tu ada konstruk tu nanti dalam sijil ni kan. Dalam sijil ni anda akan dapat yang pertama sekali sampai nombor 9. Dia ada 9 kecerdasan. Verbal linguistik, logik matematik, interpersonal, visual ruang, naturalis, interpersonal, kinestetik, music dan essential. Jadi dekat situ, dekat bawah pada sijil tu dia akan tunjuk kalau tinggi, dapat markah tinggi tu berapa markahnya, 80, dia 75 ke atas, tapi biasanya ditulis kat itu 80 hingga 100. Tu tinggi. Kemudian sederhana 50 hingga 70, 80. Kemudian rendah 0 hingga 50. Apa yang tinggi, apa yang rendah, apa yang tinggi, apa yang sederhana, apa yang rendah, pencapaian kita ataupun pembahagian ataupun rumusan kepada jawapan yang kita dapat tu bila dianalisa. Contoh dekat atas ni tengok. Ni sebenarnya ada tuan dia ni, tapi cikgu dah padam tutup nama dia. Contoh verbal linguistik, dia dapat 90%. Kalau 90% ni tinggi ke rendah? Tinggi. Okay, verbal linguistiknya tinggi. Logik matematik 90, tinggi. Interpersonal tinggi. Nanti dalam kalangan kita ada juga yang dapat 40 dekat sini. Video linguistik ni dia dapat 40. Logik matematik ni katalah dia dapat 50. Jadi rujuk dekat bawah ni. Dia tinggi ke, dia rendah ke, dia sederhana. Kan? Dan keputusan-keputusan ini akan mengiringi permohonan-permohonan anda semua, kamu semua, bila minta sekolah-sekolah asrama penuh, sekolah sains semerung, misal kata sekolah STK. Dia akan mengiringi permohonan anda. Kalau yang semua dimohon secara online, terutamanya sekolah sains, sekolah sains lah, sekolah berasrama penuh, dia akan pergi. Dekat sini dia memainkan peranan yang penting. Kalau anda linguistiknya 90, tinggi, semuanya tinggi dekat sini. Jadi kebaran kalian untuk dapat ataupun dipilih untuk ke sekolah tersebut adalah tinggi, keupayaannya tinggi. Dan kalau orang dapat rendah, jadi maknanya peluangnya rendah. Itu dia yang kita perlu faham. Dan antara yang apa tu? Ini contoh dia. Ini contoh markah-markah yang cikgu dah analisa, yang telah dianalisa secara automatik, generalisasi secara automatik. Ni dia. Dekat dalam tu yang ni, yang petak-petak ni. Yang petak-petak ni, dalam ni, kat sini sebenarnya ada nama. Cikgu padam lah, sebab kita tak nak tengok orang punya kan. Sebenarnya ada nama. Dekat sini analisa tu, dia awak akan dapat
VR ni tinggi ke, rendah ke, tinggi ke, sederhana ke, semua ada dekat sini. Dan dari sini dipindah dalam bentuk sijil. Dalam bentuk sijil. Okey. Jadi jom kita teruskan kepada penjelasan yang seterusnya. Okey, penjelasan yang seterusnya. Yang perlu anda faham yang berkaitan dengan psikometrik ni. Baik. Dekat situ, di dalam psikometrik ni, okey cikgu, nanti kejap cikgu share kan. Okey, cikgu dah share kan. Bila cikgu terang nanti, harap anda dapat melihat dan memahaminya satu persatu dengan berhati-hati. Baik, ini sebenarnya apa yang ada ni cikgu terus, ini yang atas ni sebenarnya ada penjelasan daripada cikgu lah. Okey. Kita mulakan dengan yang pertama, verbal linguistik. Apa dia verbal linguistik ni? Verbal linguistik ni berkaitan dengan kemahiran kita berfikir, penggunaan perkataan-perkataan kita sama ada secara lisan ataupun secara tulisan. Dan sebenarnya kita tak sedar dan kita tak faham pencapaian ataupun tahap penggunaan bahasa kita sewaktu di dalam kelas, sewaktu berkomunikasi dengan cikgu, dengan kawan-kawan pada bulan 1, pada bulan 3, bulan 2, bulan 3 yang lalu, masa tahun 4 dulu, tahun 5 dan sampai tahun 6 kita akan sentiasa terus berkomunikasi. Dan dalam kita berkomunikasi, dalam kita menulis, ada satu bidang yang dipanggil linguistik. Linguistik ni yang berkaitan dengan bahasa. Dalam bahasa tu ada tata bahasa, lagi ada struktur bahasa, ada gramatis, ada keindahan bahasa, ada penggunaan bahasa yang cantik, yang elok. Kalau kita menulis tu ada perkataan-perkataan bahasa yang kita gunakan yang indah, yang cantik. Dan semua ni sebenarnya dapatnya dari pergaulan yang pertama. Kemudian dia dapat juga melalui pembacaan kita. Jadi kita sebenarnya kita tak tahu tahap bahasa kita ni kat mana. Tahap mana? Tahap baik, tahap sederhana, tahap elok, tahap tinggi, tahap cemerlang. Kan? Kalau dalam peperiksaan biasa dulu zaman masa ada UPSR, kita diukur dengan soalan pemahaman, penulisan kan, diukur melalui penulisan. Tapi sekarang berbetulan kita tak ada peperiksaan tu. Jadi boleh kerana tiada peperiksaan tu, intervensi ni membantu kita untuk kita memahami tahap mana pencapaian kita dalam bahasa. Itu dia. Jadi yang ada dekat atas ni sebenarnya dia menerangkan dengan skor rendah dan sederhana. Ini abaikan, tak apa. Cuma cikgu nak terangkan supaya kita faham tahap kita yang maksud, yang mana yang dikatakan sederhana, yang di mana yang dikatakan tinggi, yang mana yang dikatakan rendah. Kalau kita tak boleh menulis ataupun kita tidak, kalau kita baca soalan dalam petikan lah, misal kata petikan itu meminta kita untuk menjawab daripada petikan ke atas, kemudian bawah ada soalan. Contohnya, di manakah Ahmad tinggal? Bila kita baca petikan tu, kita tak dapat cari jawapan di manakah Ahmad tinggal. Sedangkan di dalam ayat-ayat tersebut telah dinyatakan secara tak langsung bahawa Ahmad tinggal di sebuah kampung. Di sebuah kampung. Cuma dia tak cerita Ahmad tinggal di kampung. Jadi itulah kemahiran kita memahami bahasa. Kemudian selain daripada itu, bahasa lisan kita, bercakap kita, menulis kita, tu semua dalam keadaan yang ada dalam diri kita. Jadi bila kita ambil ujian ni, kita tengok kalau kita rendah, markah kita 0 hingga 40, bermakna kosakata kita, perbendaharaan kita kurang. Jadi apa gunanya ujian ini? Bila kita tahu kita rendah, kita perlulah dengan kesedaran yang kita ada, dengan apa yang kita ada, dengan juga dalam bidang lain tau, verbal linguistik, kemudian ada matematik nanti. Bila dia rendah, yang kita dapat bermakna kita kena tingkatkan. Kalau bahasa, kita kebanyakannya untuk meningkatkan bahasa dengan membaca.
Oleh kerana kita dah terperangkap dengan dunia gadget, jadi memang kita kurang baca dalam bentuk fizikal, kita kurang baca buku, kan? Bila kita kurang membaca buku, kita tak dapat melihat bagaimana ejaan-ejaan tu, bagaimana kita membatang suku kata. Macam perjalanan, kita sebut perjalanan, eja PER ke PEJALNN. Bila kita kurang membaca, kita tak dapat dengan jelas macam mana perkataan ejaan itu. Jadi kalau dalam bidang kerjaya pula yang berkaitan dengan bahasa ni banyak. Contoh kalau dalam SPM, kalau bahasa dia tak bagus, bahasa dia D ataupun dia tak lulus, dia tak dapat sambung belajar, tak boleh buat diploma. Kalau nak belajar ke luar negeri, luar negara, walaupun bahasa Melayu tu tak ada kena-mengena dengan bahasa Inggeris, kita nak guna bahasa Inggeris belajar ke luar negara, tapi nak A bahasa Melayu. Jadi kat situ, kalau kita dah tahu daripada sekarang bahasa Melayu kita rendah, kita kena tingkatkan. Itu dia kegunaan ni. Ini verbal linguistik ialah berkaitan dengan bahasa kita, sebutan, perkataan, lisan, penulisan. Yang kedua, dia tak tersusun dalam ni, tak apa. Yang kedua ialah berkaitan dengan ruang. Apa dia berkaitan dengan ruang? Yang berkaitan dengan ruang ialah mencipta image mental, menganggarkan, melihat bentuk, melihat persekitaran, melihat keindahan, kemudian berfikir dalam bentuk pelbagai sudut. Pelbagai sudut ni contoh kita nak macam tahun kita dulu pernah belajar menanam benih. Dalam sains kita menanam benih, kan. Kita letak macam mana kita nak menanam benih kacang misal kata, ataupun benih macam mana kita nak menanam benih sambal, ataupun kita nak tengok macam mana kita melihat bangunan, kedudukan bangunan, aturan-aturan bangunan. Macam contoh kita melihat dalam rumah kita tu, macam mana kita nak menghias rumah kita, nak mengatur susun atur meja, kat mana kerusi, dekat mana TV. Tu salah satunya. Kemudian itu antara objek dengan ruang. Jadi dia boleh berfikir berkaitan dengan gambaran, image dan ruang. Bagaimana kalau kita nak buat ataupun mengatur ataupun nak melihat sudut dalam bilik tidur kita, dalam bilik bacaan kita, kat mana nak letak buku, kat mana sesuai letak buku, kat mana sesuai meja kita, kat mana tingkap, dekat mana pintu nak masuk. Yang tu semuanya berkaitan dengan kecerdasan ruang untuk menyusun atur. Kemudian kalau kat luar rumah, dekat mana tempat bunga, kalau macam kata kita melukis, kalau kita menulis, kalau kita buat tugasan cikgu dalam sebuah lukisan tu, kat mana kita nak, kalau kita nak melukis pemandangan, kat mana biasanya kedudukan tepi pantai, kat mana kebiasaannya ada gunung, kat mana kebiasaannya kemudian kat mana kebiasaannya ada sawah padi. Kemudian bagaimana kita nak mewarnakan dia. Tu semua yang berkaitan dengan visual ruang. Okey, visual ruang. Kalau kemudian kita boleh berimajinasi, boleh kita, contohnya cikgu kata, cuba kamu sampaikan pengalaman kamu ketika membuat lawatan ke zoo negara. Kita boleh bercerita, kita boleh menggambarkan. Kita boleh menentukan ruang. Kat sini sebab cikgu kat sini ada kandang gajah, sebelah sini jauh 10 meter daripada gajah ada tempat harimau. Tu sebahagiannya daripada visual ruang. Jadi kalau kita rendah, bermakna kita tak boleh menggambarkan, mungkin seni kita rendah ataupun kita tak ada bakat dalam bidang itu. Jadi kita tingkatkan macam mana cara berlatih, melihat ke tempat-tempat pameran dan sebagainya. Itu boleh bantu. Itu kalau kita punya pencapaian kita rendah, dapat 40 markah. Jadi macam mana kita nak bantu, nak meningkatkan, yang seperti yang cikgu sebut tadilah. Boleh kita pergi buat rawatan. Bukan semestinya kita bergantung pada rawatan kat sekolah. Kalau waktu cuti, kita pergi kat mana-mana dengan ibu ayah kita, ambil peluang lihat bangunan, bentuk-bentuk bangunan, warna, ruang.
kan? Itu semua mempunyai kira-kira dia. Contohnya berapa jarak antara jalan besar, jalan yang dilalui oleh kenderaan-kenderaan dengan kaki lima bangunan. Tu contoh. Okey, walaupun kita tak faham benda-benda gitu, tapi kita tengok, faham, ada jarak dia rupanya. Kerana tu keselamatan dan sebagainya. Itu adalah visual ruang, dan berkaitan visual ruang ni banyak aspek-aspek yang boleh diberi penjelasan. Seterusnya ialah logik matematik. Logik matematik ni salah satunya bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah. Biasanya bila kita ada masalah tentang kehidupan, selalunya dikaitkan dengan matematik. Contoh, kita tunggu kawan kita. Kita kata kita nak bertemu pukul 9. Dah pukul 10 tak sampai lagi. Kita boleh kata, dah sejam budak ni tak sampai. Perkataan sejam tu, itulah matematik. Kita boleh kata, lambat ni, dah sejam belum sampai lagi. Kita boleh ukur waktu tu. Kemudian bila kita membeli, urusan jual beli, kita sama ada di sekolah, di kantin, di kedai, di mana-mana, kita tahu kalau kita beli barang 90 sen, kita bagi RM1, pulangannya penjual akan memulangkan kita sebanyak 10 sen. Sebab kita beli 90 sen, kita bagi RM1. Bagaimana pula kalau kita bagi RM50, barangnya 90 sen, berapa? Kat situ, kalau kita boleh selesaikan, bermakna dalam kehidupan kita sehari-harian, mungkin kita tak ada banyak masalah. Jadi kalaulah keputusan kita, logik matematik kita ini tinggi, jadi kemungkinan kita kata, dalam kehidupan, dalam penyelesaian matematik, mungkin anda kurang masalahnya berbanding dengan kawan-kawan kita. Memang betul, kadang-kadang ada anak-anak kita ataupun kawan-kawan kita dan diri kita sendiri beli kedai RM12, bagi RM10, tak tahu nak kira dan tak tahu nak mengagak, kan? Jadi contohnya berat, tak boleh nak menganggap berat. Kemudian anggaran jarak jauh, kita nak pergi keluar, agak-agak berapa anggaran dari rumah kita ke Keluang? Kita boleh kata 5 km ada tu, padahal kita anggar saja. Jadi menganggar tu pun sebenarnya membantu kita dalam kehidupan. Itu dalam bentuk duit, kewangan, dalam bentuk timbangan, dalam bentuk jarak. Kemudian kita boleh kata mungkin berkaitan dengan kita nak beli buku kita tu berapa harganya. Kemudian kita ada gadget kita tu boleh beli anggaran berapa harganya, macam berapa untuk kita beli SIM card, berapa kita nak isi top up untuk kita belajar, sehari berapa ringgit, sehari RM5 ke, sehari RM2.5 ke, kita boleh kira. Dan kalau kita dapat keputusan yang tinggi, alhamdulillah. Kalau kita dapat keputusan yang rendah, bermakna ada masalah kat mana-mana dalam diri kita ni yang berkaitan dengan matematik. Orang tanya saiz kasut berapa? Tak tahu nak anggar, tak tahu nak cari macam mana nak dapatkan saiz kasut. Itu dia. Jadi kita boleh menakul, boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Itu logik matematik. Dalam diri kita tadi ada bahasa, ada ruang. Sekarang kita belajar ada kemahiran matematik. Kemahiran matematik memang penting. Sebab itu berkaitan semua kehidupan. Nak cari baju, kena tengok saiz tu matematik. Sebab mungkin dalam bentuk nombor, mungkin dalam bentuk angka, mungkin dalam bentuk huruf. M tu berapa sentimeter, kita tengok padan. Kalau kita tak tahu cm tu apa, ataupun km tu apa, ataupun mm tu apa, itulah sebab kita lemah dalam matematik. Kita tak boleh tukar meter kepada meter, meter kepada kilometer, kilometer daripada meter ke kilometer, kilometer kepada meter, 1 kilometer 1000 meter. Kalau 1000 meter berapa kilometer? Dah tak boleh nak tukar. Tu maksudnya kita lemah. Okey, baik. Seterusnya, naturalis ialah peka kepada alam semula jadi, keindahan. Pergi satu tempat tu, tengok ada ruang tu penuh dengan sampah, tak ada pun dalam perasaan, dalam hati. Tengok tak ada rasa apa-apa, nampak sampah tak ada rasa apa-apa, tu naturalis. Kemudian naturalis berkaitan dengan alam, kemenjadian diri sendiri, keindahan diri sendiri, macam mana diri nak kemas, macam mana diri nak smart, macam mana diri sebagai seorang lelaki
rautan diri dia, wajah dia macam mana, pakaian macam mana, sesuai tak sesuai, itu diri. Kemudian rumah, kemudian adik-beradik, kemudian persekitaran rumah, sepah tak sepah, tu semua berkaitan naturalis. Adab kita dengan ibu ayah, tu ada itu essential tak apa. Ni yang naturalis, bentuk semula jadi. Kita dah tahu dah, kalau dah bangun tidur tu tengok dah siang sangat, subuh dah habis, kita dah boleh agak dah, dah siang. Tu semula jadi. Kadang-kadang orang tak boleh nak beza, dah malam ke belum ni, dah tengah hari ke dah, dia tak boleh nak agak cuaca dan sebagainya. Itu tu naturalis. Naturalis ni alam semula jadi, dikaitkan dengan alam semula jadi, flora, fauna, benda-benda galian, besi, kayu, dia boleh beza, ni besi, ni kayu. Macam mana dia nak bezakan besi dengan kayu? Kadang-kadang dia pun tak tahu besi ke kayu. Pensel ni plastik ke besi ke apa, contoh kan. Kemudian kalau dia rendah, bermakna dia kemungkinan dia kurang sensitif, sebab jawapan kita tu dia beri daripada naluri kita bila kita menjawab soalan. Tu interpretasi yang berkaitan dengan naturalis. Kemudian muzik. Muzik ni ialah peka kepada bunyi. Peka bukan bunyi. Bunyi ni bukan verbal. Verbal ni mulut. Ada bila kita bercakap ada makna. Tapi muzik ni alunan-alunan dia ni kita tak faham kadang. Yang ni kuat, yang ni slow. Ada tak pengaruh pada diri kita, kan? Kemudian contohlah, bila kita dengar seorang tu menyanyi, kita boleh tiru ke tak? Kalau kita boleh tiru, barangkali hampir menyamai cara dia menyanyi. Barangkali kita ada kepekaan tone dia, tinggi rendah dia. Itulah dia yang berkaitan dengan muzik. Kemudian kita boleh menulis lirik-lirik yang mudah, kan? Kita boleh menulis pantun. Kita boleh mengalunkan syair sebab ada alunan, dia alunan suara tinggi rendah, baca sajak, nada tinggi, nada rendah. Itu semua yang berkaitan dengan, boleh dikaitkan dengan muzik, sebab benda-benda tu semua diukur, skor tu semua diukur dengan muzik, tinggi rendah, pitch itu, tu antaranya lah. Kemudian boleh luahkan perasaan melalui muzik. Kemudian boleh bermain dengan alat-alat muzik. Kan kita ada muzik kan, kita ada mata pelajaran muzik. Kalau kita boleh menyanyi mengikut nada, mengikut key, G ke C ke A ke, cikgu ni mana tahu. Cikgu belajar dari kecil sampai besar, sampai kat universiti, sampai kat masa di pengajian perguruan dulu, cikgu belajar. Semua belajarkan muzik. Jadi kat situ pun cikgu diukur, tinggi ke rendah ke, A ke B ke C dalam bidang muzik. Anda pun macam tu juga. Kalau anda rendah, tak semestinya lemah. Tak apa rendah muzik, ataupun kalau tinggi tak semestinya kita bagus. Sekurang-kurangnya jiwa kita tu ada. Kita tahu, kita faham. Dengar orang mengaji dengan alunan yang indah, yang cantik, tinggi rendah, panjang pendeknya, mat tak matnya. Kan? Ada mat wajib, mat asli, lagi apa? Mat ewat. Semua tu panjang pendek tu dia berkaitan dengan nada, jeda. Tu semua memang tak semua orang ada. Jadi kalau kita ada, kita boleh kembangkan bidang kita dalam bidang itu. Baik, seterusnya ialah kinestetik. Kinestetik ni pergerakan badan. Bila kita bercakap dengan badan bergerak, ataupun kita boleh bila kita bercakap dibantu dengan pergerakan badan. Kemudian tu dia suka pada aktiviti-aktiviti yang di padang, tu kinestetik. Dia lebih suka aktiviti-aktiviti yang bergerak, tu kinestetik. Dalam kelas dia kalau ada cikgu suruh buat persembahan, dia cepat datang ke depan. Kita hari kita ada STEM tu, buat bangunan, buat jambatan. Tu semua kinestetik. Dia tahu anggaran macam ni, dia tahu guna gam, lepas tu dia tahu benda tu kuat tak kuat, dia boleh menganggar, dia boleh buat persembahan. Kemudian dia boleh berbincang, bermain, bersukan, bola tampar, bola sepak, badminton. Itu kinestetik bergerak. Kemudian tengoklah dia rendah ke tak. Dan kita tengok diri kita sendiri ni, kita aktif ke tidak dalam bidang-bidang tu. Kalau kita rendah, kata kita lemah sangat sampai 40, bermakna kita kena cergas sikit. Ni masa kita sukan bulan 1 dulu, ada bila setiap orang tu mewakili satu markah, berlari pun tak sungguh-sungguh.
Berlari pun tak sungguh-sungguh untuk melepasi garisan markah tu. Tu kita lemah lah. Bila kita lemah, kita tak cergas, nanti kita tertinggal daripada orang lain yang cergas. Itu kinestetik. Sentiasa bergerak, kemudian boleh kalau ada dalam keadaan tertentu menyelesaikan masalah, contohnya dikejar anjing. Itu kinestetik. Taklah diam, kemudian menjerit, suara ataupun boleh bergaul. Dia tak duduk dia, orang main bola duduk tepi tengok, tak, dia boleh campur dan sebagainya. Itu antara yang berkaitan dengan kinestetik. Jadi dia tak gerakkan anggota dia. Yang paling teruk sekali kalau orang tak kinestetik ni, tak ada pergerakan. Kaki tak bergerak, tak berlari, tangan tak mengangkat tu, tak mengangkat ini, suara tak menjerit, kemudian kurang lah, tak menari, tak pandai menari lah. Gym rama lagilah pula kan. Lepas tu gym rama ni pula jauh daripada budaya kita. Kemudian begitulah yang berkaitan dengan kinestetik. Dia ni aktif ke tak aktif rumusan dia. Kemudian yang lainnya lah interpersonal. Interpersonal ni berkaitan dengan antara individu-individu. Dia boleh bercakap dengan kawan kita. Dia boleh menyatakan perasaan dia dengan kawan kita. Dia boleh menunjukkan dia marah dengan kawan kita. Marah ni sebenarnya bagus. Kalau orang melakukan sesuatu perkara pada kita yang kita tak suka ataupun bersalahan, kita marah dia. Jadi orang boleh faham bahawa kita ni tak suka apa yang kita buat. Itu interpersonal. Kemudian itu yang dari segi marah, tapi dari segi biasa dia boleh berbincang. Duduk dalam kumpulan, dia boleh mengeluarkan idea. Dia boleh bercakap dengan kawan dia dengan baik, dengan betul. Kawan dia boleh faham. Dia boleh beri pendapat dan dia boleh menerima pendapat orang lain. Bukan dia nak suruh orang dengar je cakap dia. Dia tak dengar cakap orang. Itu tak boleh, itu tak seimbang, itu tak bagus, tak elok, kena elak. Itu interpersonal, salah satunya komunikasi lah. Kemudian dia boleh bekerjasama dalam kumpulan. Dia bukan jadi sleeping partner, orang buat kerja dia. Itu dia senyap je, tak ada pun bantuan dari dia. Tu dia tak ada interpersonal. Dia faham mood orang lain. Dia faham pula orang lain marah macam mana. Dia faham pula apa yang cikgu cakap. Dia faham pula. Itu interpersonal. Semakin dia baik hubungan dia antara satu sama lain, semakin bagus pencapaian interpersonal dia. Tapi tengoklah markah dia macam mana, kan? Dia tahu macam mana nak berkomunikasi secara berkesan dengan kawan dia. Kalau markah dia rendah, bermakna komunikasi dia mungkin rendah. Dia mungkin tak banyak bercakap dengan orang. Mungkin orang tak suka nak bercakap dengan dia. Tu interpersonal. Kemudian intrapersonal. Intrapersonal ni dalaman, dalam diri. Dalam diri ni maksudnya dia tahu kat mana kekuatan dia, kat mana kelemahan dia. Diri dia tahu dia mana lemah. Lemah dia ngapal lambat. Tapi kelebihan dia, bila baca tu laju, lancar, cepat bertindak, cepat beri tindak balas. Itu dia faham tentang diri dia. Okey, dia dapat mengawal perasaan marah dia. Itu diri dia. Kemudian dia tahu macam mana nak buat keputusan. Dia tahu tu kendiri dia. Tapi kalau markah dia tinggi, yang cikgu sebut tadi, kalau markah dia rendah, barangkali dia tak tahu, dia pun tak faham, orang cakap pun tak faham, dia cakap dengan orang pun dia tak faham. Lepas tu dia ni kalau buat keputusan macam tak boleh buat keputusan. Kalau orang tak tunjuk kat dia, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Macam tu interpersonal. Selalu diam, pendiam, tak suka bercakap. Bila orang tak bercakap, macam mana orang nak faham tentang kita, kan? Kemudian apa lagi? Ada masalah belajar. Dia payah nak ingat lah. Payah nak ingat. Tulis bila menulis tu tak ingat macam mana nak menulis yang betul. Tak tahu nak mengeja yang betul. Asyik salah saja. Tapi salah tu datang daripada mana? Rupanya aku salah ni kerana kurang baca, kurang membaca, kurang bergaul, kurang bercakap, kurang dengar, kurang beri pendapat, degil dengan keras dengan pendapat sendiri saja. Tak boleh nak terima pendapat orang. Itu ialah interpersonal, dalaman kita. Dalaman, sedih dalam. Lagi apa? Tak suka dengan orang, benci kat orang, tapi duduk dalam. Tu dalam. Okey. Kemudian Sekejap Puan Hayati, saya ada kelas. Nanti saya call. Baik.
Baik. Kemudian apa tadi? Dah terputus. Kemudian prinsip hidup dia macam mana? Tu semua berkaitan dengan intrapersonal. Seterusnya ialah essential. Essential ni melihat sesuatu secara holistik, memahami nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Tahu adab-adab bercakap dengan orang tua, tahu bercakap adab dengan mak, dengan ayah. Kalau ayah kita panggil, kita jawab ya ayah. Kalau ibu kita panggil, kita jawab ya ibu. Bukan kita bila ayah kita panggil kita jawab jawab dengan kuat, suara kuat. Kawan kita panggil, ya kau ni 2-3 kali panggil aku, aku dengar lah. Kita jawab macam tu. Tu kita dikatakan tak berapa bagus, kurang adabnya. Jadi kita faham tanggungjawab diri sendiri, tanggungjawab menjaga kebersihan, menjaga keselamatan, tanggungjawab menjalankan tugas-tugas agama, solat, mengaji. Tu essential. Okey. Kemudian melaksanakan tugas mengikut waktu, menjalankan menyelesaikan tugas mengikut waktu yang ditetapkan kepada kita. Okey. Yang itulah yang berkaitan dengan essential. Belajar, kita tahu tanggungjawab kita belajar. Tahu sendiri. Orang yang tahu sendiri tu tak payah disuruh-suruh. Itu nilainya tinggi. Itu nilai pada diri dia sendiri, nilai pada dia. Jadi kalau kita dapat markah kita rendah, maksudnya mungkin nilai akhlak kita rendah, ataupun adab kita kurang, ataupun kita kadang-kadang kita bercakap pada orang tu dalam keadaan yang tak berapa tepat. Begitu juga hubungan dengan orang lain, hubungan dengan persekitaran, melihat keindahan laut, melihat keindahan pantai, melihat keindahan kawasan rumah. Ada pokok, suka tanam pokok. Ibu siram pokok, kita tolong ibu siram pokok. Ibu masak, kita tolong ibu masak. Ibu kemas rumah, kita tolong ibu kemas rumah. Yang tu semua positif, nilai-nilai baik. Kalau yang tu rendah, kita dapat markah yang rendah, barangkali kita rendah lah. Jadi kita kena kesan diri kita. Itulah sebenarnya apa dia? Itulah sebenarnya 9 kecerdasan yang ditunjukkan, yang diberi pada kita setelah kita melalui apa? Melalui intervensi kat sekolah. Sebab itulah cikgu berkali-kali mengajak anda semua memahami ini secara berhati-hati, dapat tangkap, cuba memahami secara dalam supaya kita dapat memperbaiki diri kita. Jadi sebenarnya kita dah melalui 9 kecerdasan pada pagi ini, ulangan cikgu pada waktu yang lalu supaya anda lebih faham tentang kecerdasan ini. Bila anda dapat sijil nanti, anda tahu kat mana kedudukan diri anda. Sijil dah siap dan belum masanya untuk diberi. Kalau yang lepas-lepas, diberi selepas hujung tahun. Tapi sekarang ni oleh kerana cikgu nak beri penjelasan yang lebih jelas dan tepat, cikgu berilah sekarang supaya anda tahu di manakah kedudukan diri anda. Baik, cukup untuk hari ini. Marilah sama-sama kita sudahi pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil khus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama, insya-Allah model semoga dapat membantu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.